Hai, saya Linda, jurupulih perubatan cara kerja dari Hospital Miri. Hari ini saya ingin berkongsi mengenai satu topik iaitu asas kemahiran sosial di kalangan Autism Spectrum Disorder, ya. Okey. Kadang-kadang ibu bapa selalu bertanya, kenapa anak-anak Autism Spectrum Disorder ini tidak bergaul ataupun tidak bercakap ataupun kurang perkataan. So, mengapakah anak-anak ini selalu mengamuk, menangis ataupun tantrum, ya? So, hari ini kita akan berbincang mengenai apakah teknik atau strategi yang ibu bapa boleh lakukan di rumah lah, ya, untuk membantu perkembangan kemahiran sosial kanak-kanak Autism Spectrum tadi. Okey, sebelum itu kita berkenalan dulu dengan Autism Spectrum Disorder ataupun ASD, ya, supaya kita dapat memahami apakah yang berlaku pada anak-anak ini dan kita dapat membantu mereka. Okey, ASD adalah satu kondisi perkembangan yang melibatkan cabaran ataupun masalah dalam interaksi sosial, pertuturan dan komunikasi bukan verbal, tingkah laku terhad yang berulang. Okey, mari kita tengok dengan lebih lanjut. Okey, ciri-ciri ini dapat dilihat sejurus selepas kelahiran bayi ataupun setelah anak berumur 1 hingga 2 tahun. Okey, untuk bayi, apa yang kita boleh lihat pada anak-anak ini semasa bayi adalah apabila anak yang baru lahir itu, kadang-kadang dia selalu menangis. Menangis apabila lampu dipadamkan ataupun lampu terlalu terang, ataupun kadang-kadang bunyi yang bagi kita boleh terima, tapi bagi anak ini dia tidak dapat menerima, so dia akan menyebabkan bayi ini menangis dengan kuat. Untuk anak-anak yang berumur 1 hingga 2 tahun pula, kita boleh melihat melalui kemerosotan bahasa. Mula-mula anak itu boleh bertutur. Katakan dia boleh bertutur 1 hingga 2 perkataan. Selepas satu jangka masa, dia merosot. Dia tidak bercakap lagi dan bahasa dia berkurangan. Ini adalah ciri-ciri yang kita boleh lihat. Untuk pada tahun 2013, American Psychiatric Association telah mencantumkan 4 kondisi iaitu Autistic Disorder, Childhood Disintegrative Disorder ataupun HELLA Syndrome, Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified PDD-NOS, dan Asperger's Syndrome di bawah satu payung iaitu ASD. Kadang-kadang ibu bapa bertanya, kenapa anak saya autism, anak jiran pun autism tetapi ciri mereka tidak sama? Mengapa? Mari kita lihat pada spektrum warna ini, ya. Apabila kita melihat pada spektrum warna ini, warna A dengan warna B nampak sama, tetapi pada juzuk yang berbeza. Begitu juga pada anak-anak autism ini. Walaupun diagnosa dia sama, tetapi tidak semua ciri-ciri mereka 100% sama. Mari kita lihat kelaziman pula. Untuk kelaziman, apa yang kita lihat adalah ini adalah data daripada Amerika lah, ya. Sebab data Malaysia saya tidak ada pada masa ini. So saya gunakan data yang ini. Biasanya ia berlaku pada kanak-kanak lelaki berbanding perempuan. 1 daripada 30 kanak-kanak lelaki adalah autism. Dan bagi Asia pula, orang Asia, 1 daripada 56 kanak-kanak adalah ASD, ya. Mari kita tengok ciri-ciri ASD. Ini adalah ciri-ciri utama ASD. Apa yang kita lihat adalah interaksi sosial memang ada masalah. Dalam interaksi sosial itu, kita boleh lihat anak itu tiada perhubungan mata ataupun eye contact semasa bercakap ataupun berinteraksi. Kedua ialah tiada ekspresi muka. Dia gembira ataupun dia sedih, muka dia sama. Lepas itu kurang gangguan gerak tubuh, iaitu mereka jarang menggunakan gesture masa berkomunikasi. Tiada ekspresi emosi.
Dan mereka juga tidak berkongsi minat dengan anak-anak yang lain. Okay. Mereka tidak juga memahami perasaan orang lain yang bercakap dengan mereka. Mereka tidak suka sentuhan pujuk, dan kita boleh melihat mereka suka mengulangkan perkataan ataupun ekolalia. Bagi komunikasi lisan dan bukan lisan pula, kita boleh lihat anak ini lambat bercakap. Perkembangan bahasa dia agak lambat. Dia tidak memahami konsep bergilir, dia tak dapat menunggu. Okay? Tingkah laku yang terhad dan tidak wajar mereka lakukan berulang-ulang. Contohnya, mereka suka pada sesuatu benda, suatu mainan. So dia akan main benda itu, katakan dia suka main kereta. Tetapi yang dia lakukan adalah dia lihat pada tayar kereta saja dan bukan bermain seperti kanak-kanak yang lain. Ya. Dia tidak memahami gurauan. Lepas itu dia terlalu fokus kepada keperluan sendiri. Dia tidak memahami erti kata macam kalau dia nak mainan sekarang. Maksud dia nak sekarang juga. Dia tak boleh diberitahu nanti. Ya. Dia tidak faham. Okey, untuk sikap dan tingkah laku, anak ini terlalu fokus terhadap satu bahagian pada satu benda. Okey, tidak semestinya roda kereta, tetapi anak-anak yang lain juga ada yang suka pada benang, ada yang suka pada kipas dan pelbagai benda lain yang mereka suka. Okey. Lepas itu dia terlalu asyik kepada sesuatu permainan. Okey, dia tidak mahu mainan lain, dia nak yang itu saja. Okey. Dia terlalu rigid ataupun inginkan rutin yang sama setiap hari. Okay. Dia kalau kita ubah rutin dia, katakan setiap hari dia makan nasi dengan telur goreng, tapi esok kita bagi dia mi, dia tidak suka. Okay. Dia suka rutin yang sama setiap hari. Dan kita boleh melihat dia suka rocking ataupun flapping. Rocking itu apabila dia berdiri ataupun duduk, dia suka bergoyang. Tubuh dia suka goyang tubuh lah. Okay. Dan flapping hands, dia mengibaskan tangan dia ataupun bertepuk tangan. Okay. Ada beberapa kajian yang telah dilakukan, iaitu kajian neurofisiologi yang telah dilakukan terhadap pendengaran kanak-kanak autism lah ya. Dan dia boleh melihat bahawa latensi ataupun rangsangan dari luar apabila didaftar, tafsir dan respon di dalam kanak-kanak autism ini, dia agak lambat berbanding kanak-kanak lain. Ini dipanggil sebagai sensory processing lah. Perbezaan sensory processing ini menyebabkan lewat perkembangan bahasa dan sukar untuk mentafsir emosi melalui riak wajah. Okey, mari kita lihat apa itu sensory processing. Sensory processing ini ataupun integrasi sensori adalah pendaftaran dan interpretasi rangsangan yang efektif dan tepat terhadap rangsangan di persekitaran, termasuk tubuh dan tubuh seseorang. Ianya adalah cara ataupun kaedah otak menerima, menyusun, bertindak balas kepada input rangsangan tingkah laku yang bermakna atau sesuai. Ini memang agak susah untuk kita fahami, so saya akan explain ataupun jelaskan melalui gambar rajah. Okey, ini adalah sensory processing. Okey, ini adalah satu contoh apabila ayah sedang bercakap dengan anaknya dan ibunya sedang mengisar makanan di dapur. So di sini ada dua bunyi yang berbeza, iaitu bunyi pengisar dan bunyi ayah yang sedang bercakap. Bagi kanak-kanak normal, dia boleh menerima data itu, menerima rangsangan itu, daftar, tafsir dan dia akan memberi tindak balas yang sesuai. So dia boleh menapis dan boleh menapis apakah bunyi yang harus dia terima ataupun proses. So kanak-kanak biasa akan mendengar perkataan ayahnya lebih daripada blender tadi ya. Tetapi untuk kanak-kanak autism, mereka tidak dapat menapis. Mereka tidak dapat menapis bunyi ini. Bagi mereka, rangsangan bunyi blender dengan ayah bercakap ini adalah sama. Dia tidak dapat fokus kepada yang mana satu yang dia harus terima. So dia akan, apa yang kita lihat, dia akan cepat marah, dia akan menangis, tantrum sebab dia tidak dapat mengawal rangsangan ini tadi ya.
Okey. Apakah kemahiran sosial? Okey, sekarang kita lihat apakah kemahiran sosial. Okey, kemahiran sosial adalah tingkah laku yang dipelajari, diterima secara sosial, membolehkan seseorang berinteraksi dengan orang lain bagi mewujudkan tindak balas positif dan membantu untuk mengelakkan daripada tindak balas negatif. Okey. Di sini saya ingin tekankan dua perkataan, iaitu tingkah laku dan berinteraksi. So, kemahiran sosial ini adalah tingkah laku semasa kita berinteraksi. Okey. Okay. Penglibatan sosial di kalangan kanak-kanak sangat penting. Begitu juga bagi anak-anak autism, ya. Penglibatan sosial ini akan membuat seseorang itu dapat mengawal diri dia sendiri, iaitu mengawal emosi, mengawal bagaimana dia ingin berinteraksi dengan orang, dia boleh mengawal diri dia, ya. Kedua adalah dia akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran interpersonal. Maksud dia di sini dia memahami keperluan dan perasaan orang lain dan boleh menyelesaikan masalah dengan perbincangan. Okay. Identiti yang positif. Okay. Ia berfungsi sebagai anak ini akan berfungsi sebagai individu yang baik dan berkeyakinan tinggi, mempunyai harga diri dan rasa diri berguna pada masa hadapan. Seterusnya adalah kepentingan dia adalah memahami dan menghormati budaya. Okay. Anak-anak yang selalu bergaul, dia akan belajar budaya di sesuatu tempat, menghormati budaya, dan dia boleh bergaul dengan orang lain yang berbagai budaya. Okay. Seterusnya adalah menyerap nilai-nilai sosial. Okay, kanak yang selalu bergaul dengan orang lain, dia boleh belajar untuk mengambil berat tentang orang lain. Dia boleh tahu apa itu kesamarataan, jujur dan bertanggungjawab. Okay. Okey, kemahiran merancang dan membuat keputusan. Apabila anak-anak ini selalu bergaul dengan kelompok rakan sebaya, dia juga boleh membantu anak ini untuk develop dia punya kemahiran merancang dan membuat keputusan. Okay. So, untuk pembelajaran pula, pyramid of learning yang kita lihat di sini, selalu ibu bapa kanak-kanak autism selalu bertanya, kenapa, bagaimanakah anak saya belajar nanti kalau dia ada ASD? Ingin saya tekankan di sini, apa yang kita lihat pada anak-anak ASD ini bukan hanya akademik dia saja, tetapi apa yang paling penting seperti yang kita lihat pada piramid ini adalah asas dia, kanak-kanak itu, ya, iaitu sensori anak itu dia mesti kita teguhkan dulu sebelum kita pergi ke academic learning ataupun pembelajaran akademik. Okay, di sini kita melihat kanak-kanak autism tadi mempunyai masalah auditory, ya, proses auditory. So kita harus utuhkan dia dulu, kita harus treat benda ni dulu, dan begitu juga pada auditory language skill, kemahiran dia mendengar. Ini yang harus kita treat dulu sebelum kita pergi kepada academic learning. Okay. Setiap individu mesti ataupun perlu berkomunikasi dan bersosial. Okay. Kanak-kanak sukar untuk menyampaikan perkataan, message melalui perkataan sebab perkataan dia tidak fully develop. Okay. Dia selalu menggunakan tingkah laku untuk menyampaikan message, di mana kita melihat dia bergaduh, marah, menangis. So kita merasakan anak ini mempunyai masalah behavior, tingkah laku. Tetapi sebenarnya ada sesuatu message yang dia ingin sampaikan, tetapi perkataan dia tidak cukup. Okay. So bagi kanak-kanak ASD, menyampaikan message dan mentafsirkan message amat sukar. Okay. Dia 2 kali ganda berbanding kanak-kanak biasa. Okay. Kita harus membantu kanak-kanak itu untuk berkomunikasi dengan pelbagai cara untuk menyampaikan message kepada mereka dan mengurangkan tingkah laku yang kurang baik. Okay, kita lihat kepada perkembangan sosial kanak-kanak pula.
Okey. Di sini kita lihat tahap-tahap perkembangan sosial daripada bayi sehingga dia mencapai umur kanak-kanak, ya. Yang kita lihat di sini pada umur bayi baru lahir hingga 2 bulan, anak itu harus ataupun mesti pandai melihat wajah. Dia senyum secara spontan. Lepas itu dia memberi respon kepada bunyi. Kadang-kadang dia akan mengeluarkan bunyi. Okay? Jika anak itu tidak membuat perkara-perkara ini, kita sebagai ibu bapa harus memberi perhatian yang lebih. Okay? Dan pada umur 6 hingga 9 bulan pula, kita boleh melihat anak ini boleh bermain tepuk tangan dengan ibunya. Okay? Dan dia boleh mencantumkan 2 suku kata, sama ada baba atau dada atau apa-apa suku kata yang lain. Dan kita boleh melihat dia cuba untuk bercakap tetapi dengan bunyi-bunyian. Jika tiada, kita juga harus memberi perhatian. Okay? Pada umur anak 12 bulan hingga 15 bulan pula, ya, anak itu harus tahu ataupun pandai membantu dalam tugasan ringkas di rumah. Contohnya, kita minta bagi ibu botol susu, dia tahu bahawa botol susu itu harus diberi kepada ibunya. Okay. Jika anak itu masih belum tahu ataupun belum faham, kita juga harus memberi perhatian, ya. Okay. Pada umur 24 bulan hingga 3 tahun pula, kita boleh melihat anak-anak biasa boleh menyebut nama kawan ataupun nama abang, kakak dia. Okay. Kalau dia tidak boleh menyebut, mungkin dia memerlukan perhatian yang lebih juga, ya. Okay, untuk umur 3 tahun ke 4 tahun, kanak-kanak ini boleh bermain board games seperti dam, okay? Di mana kita boleh melihat dia bergaul dalam kelompok. Okay? Jika dia tidak dapat bergaul dalam kelompok, mungkin anak ini mempunyai masalah juga, ya. Dan untuk 5 hingga 6 tahun pula, kanak-kanak ini dapat menamakan 4 warna. Jika dia tidak dapat menamakan 4 warna, anak ini harus diberi perhatian yang lebih. Okay. Pada hari ini, saya akan menjelaskan ataupun menekankan apa yang harus ibu bapa lakukan di rumah bagi masalah perhubungan mata, okay, perkembangan bahasa dan pertuturan, penampisan gangguan, tingkah laku sosial yang positif bagi kanak-kanak autism. Okay. Seperti yang kita tahu tadi bahawa perhubungan mata bagi kanak-kanak autism adalah tiada ataupun kalau ada sangat singkat. Okay. Tetapi kita mahu anak itu tadi boleh mengekalkan perhubungan mata sehingga habis kita punya conversation. Okay. Untuk perkembangan bahasa dan pertuturan pula, kebanyakan kanak-kanak autism ini tiada bahasa. So apa yang kita mahu, dia akan mengeluarkan perkataan, setelah itu boleh mengeluarkan ayat. Okay. Untuk penapisan gangguan pula, anak-anak autism ini biasa kita lihat dia cepat terganggu ataupun mudah terganggu. Okay. So kita harap kita boleh membantu mereka untuk memilih dan menapis apakah sensori yang harus dia terima, okay, dan dapat membezakan antara bunyi yang mana yang dia perlukan. Okay. Untuk tingkah laku sosial yang positif, kita mahu anak ini boleh mengucapkan selamat ataupun menegur, okay, boleh meminta dan memberi bantuan, dia memahami gurauan dan boleh bertoleransi dengan orang lain. Okay. Untuk meningkatkan kemahiran sosial pula, ada beberapa kaedah, tetapi kebanyakan kaedah yang saya letakkan di skrin ini adalah dilakukan oleh terapis lah, ya. Dia ada cara-cara yang tertentu yang lebih terperinci. Okay. Tetapi hari ini saya akan mengupas secara ringkas apa itu video modeling, ya.
Video modeling adalah di mana kita mengambil gambar ataupun video kanak-kanak itu melakukan tingkah laku yang kita ingini dia lakukan. So kita akan sediakan skrip untuk anak itu apa yang dia harus ucap. Selepas itu suruh dia lakukan, kita ambil video dia. Selepas kita ambil video dia, kita akan bagi anak itu untuk melihat apakah video yang kita telah ambil tadi. So ini adalah video modeling. Okay. Social script adalah di mana kita akan menyediakan satu skrip untuk anak itu untuk dia sebut semasa dia berada di dalam kelompok sosial. Contohnya, kita sediakan, "Hai, nama saya Brian. Boleh saya bermain dengan awak?" Ini adalah skrip yang kita sediakan untuk anak. Ya. Okey, power cards maksud dia adalah di mana kita akan mengambil gambar hero anak itu. Contohnya anak-anak biasanya suka Spiderman katakan. Okey, kita menggunting gambar hero tadi dan lekatkan pada kad. Okey, dengan karakter-karakter yang lain kita akan lakonkan kad-kad tersebut dan kita akan lakonkan tingkah laku yang diingini oleh watak. Anak itu boleh meniru daripada watak yang dia suka tadi. Okey. Okay, social stories. Okay, social stories adalah di mana kita menggunakan cerita untuk menyampaikan apakah tingkah laku yang sesuai ataupun yang perlu jika berada di satu kelompok sosial. Okay. Okay, applied behavior analysis. Okay, ini biasanya dilakukan oleh psikologis lah. Dan biasanya dilakukan dengan ada reinforcement ataupun ada ganjaran untuk anak itu supaya dia melakukan sesuatu, tingkah laku yang baiklah. Okay. Setelah itu kita akan mengajar anak itu apa itu privacy circle. Maksud privacy circle ini ialah tingkah laku yang wajar ataupun sesuai yang harus anak itu lakukan di dalam kelompok masyarakat dan apa yang dia tidak boleh lakukan. Okey. Okey, ini adalah aktiviti yang perlu ibu bapa lakukan di rumah bagi meneguhkan asas kemahiran bersosial tadi ya. Okey. Untuk perhubungan mata tadi kita mencadangkan, biasa kita cadangkan kepada ibu bapa apabila berkomunikasi ataupun bercakap dengan anak, kita harus duduk ataupun berlutut supaya mata kita adalah searas dengan anak semasa bercakap. Okay. Untuk anak-anak ASD ataupun autism, kita galakkan setiap kali kita memberi sesuatu ataupun objek kepada kanak-kanak itu, kita harus letak di depan muka kita dulu sebelum kita berikan kepada anak itu supaya secara tidak langsung anak itu akan melihat wajah kita. Okay. Seterusnya adalah bermain buih ataupun bubbles. Di sini bukan anak yang meniup bubble ya, tetapi ibu bapa yang meniup bubble. Okey. Contohnya apabila kita memanggil anak itu, kita panggil nama dia Ali, tetapi dia tidak menoleh. So apa kita buat adalah kita pergi ke tepi dia ataupun sisi dia, kita akan tiup buih ini. Apabila buih itu keluar, anak itu secara otomatik dia akan melihat buih tersebut. Dia akan attract perhatian anak itu dan anak itu akan melihat dari mana arahnya buih tadi. So secara tidak langsung juga dia akan melihat wajah ibu atau ayah. Okay. Seterusnya adalah bermain dengan pelekat ataupun stiker. Okay, caranya adalah ibu bapa cari stiker yang disukai oleh anak-anak dan lekat pada muka sendiri. Selepas itu kita galakkan anak itu mengambil stiker itu daripada wajah kita. Secara tidak langsung anak ini juga akan melihat wajah ibu atau ayahnya. Okey. Apabila kita berkomunikasi dengan anak pula, kita harus menggunakan ekspresi muka semasa berkomunikasi ya. Okey, contohnya apabila anak itu dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, kita harus senyum dan mengatakan bahawa ibu sangat gembira sebab Ali dapat menghabiskan tugasan ini. So kita harus bercakap
dan mengeluarkan ekspresi muka yang sesuai, ya. Jangan mengatakan ibu gembira tetapi tiada ekspresi muka. Okey. Okey, apabila anak merasa sedih pula, contohnya apabila mainan anak itu rosak, katakan mainan dia rosak, so dia akan sedih, dia akan menunjukkan muka yang sedih. Kita akan mengatakan Nini merasa sedih. Kenapa Nini merasa sedih? So kita harus tekankan perkataan sedih itu supaya anak itu faham bahawa perasaan itu dinamakan sedih, ya. So di kemudian hari anak itu tahu bahawa apabila mempunyai perasaan itu, dia tahu bagaimana nak meluahkan perasaan itu. Okay? Begitu juga apabila anak kita marah, katakan apabila kawan dia mengambil mainan, okay? So dia akan marah. Jadi biasanya kita tanya, Nana marah ke? Kenapa Nana marah? So kita tekankan perkataan itu dan kita boleh membuat anak itu faham bahawa perasaan itu adalah marah. Okey, untuk kanak-kanak autism, kita galakkan ibu bapa ataupun ahli keluarga untuk melakukan aktiviti secara berkumpulan, ya. Okey, mula-mula mungkin kanak-kanak itu rasa tidak selesa jika kita semua ahli keluarga melakukan aktiviti yang sama pada satu-satu masa. So mula-mula kita bagi dia bermain dengan ibu ataupun ayah saja, berdua sahaja. Okey. Semasa bermain dengan ayah ataupun ibu, biasanya kanak-kanak autism dia tidak akan melihat, okey, dia tidak akan mempedulikan siapa yang bersama dengan dia. Tetapi ibu dan ayah harus memainkan peranan, ya. Semasa bermain dengan anak, kita hanya mengikut arahan anak itu ataupun kita hanya mengikut cara dia bermain, dan kita harus memberi komentar. Komentar di sini apa yang saya maksudkan adalah seperti komentar bola sepak. Dia mengatakan, okey, contoh dalam gambar ini, okey, Brian pegang blok warna apa? Brian pegang blok warna ungu. So kita komen apa yang anak sedang buat, tetapi kita tidak memberi komen yang negatif, ya. Kita tidak boleh mengatakan, jangan letak blok ini di sini, salah ni. Itu tidak boleh, ya. Dan seterusnya adalah kita juga galakkan mereka membuat aktiviti melukis secara berkumpulan. Okay. Di mana kita cadangkan adalah ibu bapa menyediakan satu buku lukisan ataupun satu kertas lukisan. Semua ahli keluarga akan melukis pada kertas yang sama, okay, dengan anak autism tadi, supaya dia boleh menerima kehadiran orang lain di sisi dia. Okay. Kita juga menggunakan bantuan secara gambar raja ataupun pictorial, ya. Okay, menggunakan gambar sebagai bantuan ini dapat menyampaikan mesej secara visual kepada kanak-kanak. Contohnya apabila kita mengatakan Ali cuci tangan, tetapi kanak-kanak itu tidak faham apakah langkah-langkah yang harus dia lakukan untuk mencuci tangan. Jadi biasanya kita mengambil beberapa gambar, iaitu langkah-langkah yang harus dia lakukan, dan kita lekatkan pada tempat Ali mencuci tangan tadi, ya. So apabila menggunakan rangkaian gambar ini, dia tahu apakah yang dia harus lakukan, ya. Dan satu lagi adalah PECS. PECS ini adalah Picture Exchange Communication System. Ini biasanya diajar oleh individu-individu yang berlesen, ya. Dan okey, secara ringkasnya adalah anak itu memberi gambar apa yang ataupun sekeping gambar apa yang dia nak. Okey, katakan dia nak seperti dalam gambar itu dia nak cereal, katakan. So dia akan memberi gambar cereal itu kepada terapis tersebut, dan terapis akan memberi cereal itu kepada anak tersebut. Ini juga boleh membantu kanak-kanak itu untuk menyampaikan mesejnya, ya.
Kita juga galakkan supaya ibu bapa melabelkan setiap tempat permainan ataupun barang-barang anak-anak itu tadi dengan gambar dan perkataan, supaya apabila ibu menyuruh dia melakukan sesuatu, dia faham di mana harus dia simpan. Katakan ibu dia suruh dia menyimpan permainan dia, di mana dia harus simpan, dia tahu sebab ada bantuan gambar raja. Okay. Ini adalah tips-tips untuk membantu memulakan aktiviti di rumah ya. Okay. Sebelum kita melakukan aktiviti-aktiviti yang saya telah nyatakan tadi, kita harus menyediakan ataupun pilih satu tempat yang kurang gangguan bunyi ya, supaya bunyi itu tidak distract anak itu tadi dan dia tidak dapat belajar dengan baik. Okay. Jika kita pilih satu tempat ataupun satu bilik, pastikan kita menyediakan kapet supaya dia boleh menyerap bunyi. Lepas itu apabila kita belajar atau bermain, kita boleh memadamkan TV dan radio juga ya. Dan bilik itu juga harus kurang gangguan visual. Jika dalam bilik itu terlalu banyak perabot, kalau boleh kita kurangkan dan kita tanggalkan dekorasi-dekorasi yang ada pada dinding yang boleh menarik perhatian anak. Dan apabila kita belajar ataupun mengajar anak, kita menutup tirai supaya anak tidak terganggu. Kita juga harus ciptakan zon-zon tertentu di dalam rumah. Contohnya, bilik adalah untuk belajar. Okey, jika kita ingin anak melakukan aktiviti melukis ataupun messy play, kita sediakan tempat di luar rumah supaya setiap kali kita melakukan aktiviti itu, anak itu tahu di mana dia harus lakukan aktiviti tersebut. Okay. Tips yang keenam adalah apabila bercakap dengan anak, gunakan bahasa yang mudah. Jangan gunakan sindiran. Okay. Sebab kita orang Asia, kita lebih suka menggunakan sindiran daripada menggunakan bahasa yang ringkas ataupun tepat dan padat. Ya. Biasanya kita selalu menggunakan, boleh ke baju ini masuk ke dalam baldi sendiri? Berbanding Ali letakkan baju dalam baldi. Okay. Untuk anak autism, dia perlukan satu arahan yang tepat, yang padat. Dia tidak memahami. Jika kita mengatakan boleh ke baju ini masuk ke baldi sendiri, so anak itu akan menjawab tidak, sebab memang baju tidak boleh masuk dalam baldi. Okay. Dia tidak faham. Lepas itu, jika kita nak anak itu mencuci pinggan, Mira cuci pinggan, cukup. Jangan gunakan alangkah baiknya kalau anak mama boleh tolong cuci pinggan. Dia tak faham. Okay. Yang ke-8 adalah jangan memberi arahan terlalu banyak pada satu-satu masa. Okay. Okay. Contoh di sini adalah Nini pergi mandi dan berus gigi. Lepas tu pakai baju. Jangan lupa simpan baju dalam baldi. Untuk bercakap ataupun berkomunikasi dengan anak-anak autism, kita harus memberi satu persatu arahan. Kita kata, okey, Nini pergi mandi. Okey, lepas dia mandi, baru kita kata, Nini berus gigi. Baru dia boleh melakukan tugasan itu dengan baik. Okey. So, secara kesimpulannya, inisiasi komunikasi oleh individu sekeliling boleh membantu perkembangan kemahiran sosial kanak-kanak autism ni tadi. Kalau kita sentiasa initiate ataupun sentiasa bercakap dengan anak itu, dia boleh membantu perkembangan kemahiran ini tadi. Okay. Kedua adalah kemahiran sosial boleh dipelajari oleh kanak-kanak ASD melalui latihan ataupun praktis yang berulang. Penggunaan tips-tips juga boleh membantu mengarahkan fokus anak semasa belajar kemahiran bersosial. Okay. Jadi akhir kata, saya tahu bahawa semua benda ini memang susah untuk dilakukan, tetapi ianya boleh dilakukan. Saya berharap agar perkongsian saya pada hari ini memberi sedikit sebanyak informasi kepada ibu bapa dan semoga ianya memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.